A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ja'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini Allah Taala memberi dan merezekikan kepada kita untuk kita sama-sama berada di masjid Allah Subhanahu wa taala ataupun di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bagi tuan-tuan yang belum lagi ataupun yang terlupa berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Semoga-moga dengan itu akan menambahkan lagi carungan dan pahala kurniaan Allah kepada kita sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dihormati dikasihi tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah dan alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang kedua bersama dengan tuan-tuan semua dalam memberi tazkirah pada hari Jumaat, dan saya akan menyambung apa yang saya sebut dan saya bincangkan dalam pertemuan kita yang pertama dahulu mengenai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kerana ini merupakan tajuk dalam bab tazkirah Jumaat, jadi saya tidak mengambil tajuk yang kita bincang mengenai dengan kuliah maghrib, begitu juga dengan kuliah subuh. Baik, tuan-tuan dihormati dikasih sekalian, dalam perbincangan yang telah lepas melalui ayat yang dibaca tadi, dan ayat ini cukup famous, sekira-kira dibaca selalu pada setiap hari Jumaat oleh imam yang bertugas ataupun khatib yang bertugas. Mengenai dengan ayat tadi, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah ataupun akan Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam agama ataupun kamu menjadi orang yang Islam. Dalam ayat ini menimbul beberapa pertanyaan. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala kata minta supaya kita ini takut kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Jadi ulama kita membincang bagaimanakah yang dimaksudkan ataupun bagaimanakah caranya kita nak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka almarhum tuan guru saya, dia kata secara mudahnya sebagaimana yang disebut oleh tuan imam itulah, iaitu dengan kita mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Satu. Dan yang kedua, dia kata nak takut kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut macam mana? Dia kata kita takut kepada Allah Ta'ala itu 24 jam. Maknanya tak ada masa yang kita tidak takut kepada Allah, walaupun kita duduk di mana. Kerana nafsu kita ini kadang-kadang membezakan di antara tempat yang kita duduk. Bila kita duduk di masjid, kita takut, kita tak dengar benda-benda yang baik, dan kita tidak tengok benda-benda yang tak baik, benda-benda yang maksiat. Tetapi bila kita keluar daripada masjid, ketika itu kita dengar dalam kereta kita muzik dan sebagainya, ataupun kita tengok dalam handphone kita gambar-gambar dan sebagainya yang tidak ada kaitan, yang tidak dibenarkan.
Yang kita tidak tengok pun gambar dan video itu ketika mana kita berada di masjid. Persoalannya kenapa jadi begitu? Bukankah masjid ini rumah Allah? Di luar juga bumi Allah. Dua-duanya Allah Ta'ala belaka. Dan Allah Ta'ala menyebut wallahu ala kulli syai'in qadir ataupun innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu berkuasa di atas sesuatu benda. Dalam masjid, luar masjid, itu kuasa Allah Ta'ala belaka. Dia nak buat macam mana dan macam mana, itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Tapi kita, bagi diri kita ni, kenapa terjadi sedemikian? Maka saya nak jawab pun susah juga. Tapi mudah-mudah cerita apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Permasalahannya berlaku ataupun timbul permasalahan ini kerana apa? Kerana hati kita. Itulah sebabnya. Dan hati kita yang membeza-bezakan tempat. Sedangkan ini adalah masjid ataupun rumah Allah. Di luar sana adalah bumi Allah. Semuanya milik Allah belaka. Nah, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Persoalannya Allah Ta'ala sebut lagi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu itu Islam. Bermakna kalau kita ni tidak Islam, kita tak payah mati lagi lah. Tunggu kita Islam betul dulu baru kita mati. Adakah begitu? Maka jawapannya tidak. Maka persiapan kita sebagai orang Islam tu macam mana? Dia pada soalan gitu. Kalau kita kata orang Islam ni perangai dia macam A, maka kita kena buat perangai A lah. Supaya bila mati itu datang, kita sudah A. Mana kita sudah Muslim. Jangan kita seperti orang yang dia ada 3 je. Ada Muslim, mukmin, munafik dan kafir. Jadi ketiga-tiga ini kita sudah tahu siapa mukmin, siapa munafik dan juga siapa orang yang kafir. Kita sudah tahu dah. Jadi kita jangan ambil definisi ataupun takrif orang-orang semenikian ini meletakkan kepada diri kita. Maka timbul persoalan yang kedua. Dia kata takwa itu makna ulama kita membahaskan mengenai dengan takwa dan membuat perumpamaan banyak. Ada ulama kita mengatakan takwa itu ialah takut. Dan ulama kita juga membahas, dia kata takut yang ada dalam diri kita ini adalah satu sifat yang Allah Ta'ala telah letakkan. Secara kita kecil lagi Allah Ta'ala letak dah. Sifat takut, sifat benci, sifat sayang, sifat kasih, suka, duka, itu Allah Ta'ala letak belakang dah. Maka gunakanlah sifat takut itu untuk Allah Ta'ala. Maka itulah disebut dengan takwa. Ada juga yang mengatakan bahawa takwa itu ialah dipanggil dengan benteng. Benteng apa dia? Benteng kita ataupun benteng yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Ada juga dipanggil gitu. Ada juga yang mendefinisikan bahawa takwa itu ialah makna gerung. Gerung ni saya rasa mungkin kalau orang kot sebelah Kuala Lumpur ni, mungkin dia tidak faham istilah gerung ini. Tapi kalau orang kot sebelah Pantai Timur dan sebagainya kot ni, saya rasa dia faham dan sangat faham makna gerung. Gerung ni maknanya macam takut jugalah. Lebih kurang makna dia gitulah mudah-mudah. Baik, di sana ada lagi ulama kita mentakrifkan bahawa takwa itu mesti kena ada 3. Takwa tu bila sebut takwa mesti kena ada 3. Sayyidina Ali karramallahu wajah, dia pun menyebut juga takwa itu apa dia? Kamu beriman dengan Allah yang bersifat dengan jalil, kemudian kamu bersedia sebelum hari kamu dibawa pergi ke kubur. Dan kamu beriman dengan Al-Quran yang diturunkan. Itu pandangan dan juga definisi yang diberi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di sana ada lagi yang disebut sebagai 3 perkara juga. Maka kita tengok kepada diri kita masing-masing, 3 perkara ini ada ke tidak. Apa yang pertama? Yang pertama, takwa itu ialah takut kepada Allah Ta'ala. Itu macam mana? Macam mana takut, gambaran takut kepada Allah Ta'ala? Dia kata ayyuta'a wa la yu'sa. Ni yang pertama. Yang pertama ayyuta'a wa la yu'sa. Allah Ta'ala itu mesti ditaati. Taat ini tuan-tuan dalam bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Taat itu dalam bahasa Arab. Arabnya dipanggil ta'ah.
ta'atun. Bila kita berhenti, ilmu tajwid kata huruf ta marbutah itu kena tukar kepada huruf ha. Jadilah kita panggil ta'ah. Baik. Bahasa Melayu kita apa? Bahasa kita betul. Kalau ta'at, bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita. Apa bahasa Melayu kita? Ta'at. Betul tu Ji. Betul tu. Ta'at dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita ta'at, T-A-A-T. Nah, ta'at. Ta'at. Bahasa Arab ta'at. Baik. Ta'at itu apa dia pula? Perkataan yang seerti dengan dia, muradifat. Perkataan seerti dengan dia. Apa dia? Taat. Taat setia ataupun taat kepada raja dah dalam apa nama ni rukun negara kita dah. Taat kepada raja. Apa makna taat? Taat mana? Patuh. Patuh. Jadi apa yang imam sebut tadi tu betul dan sekejap lagi imam akan naik di mimbar dia. Dia akan baca ayat tadi dan dia akan ulang lagi sekali dalam bahasa kita, iaitu patuh, taat, ikut segala apa yang disuruh, berhenti, tidak buat, tidak lakukan, tidak kata apa yang dilarang. Maka itulah definisi ataupun makna yang takwa yang pertama, iaitu ketaatan. Allah Ta'ala itu patut ditaat. Baik, bila Allah Ta'ala itu patut ditaat, maka bergandingan dengannya sebagaimana kita bersyahadah dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti bila taat kepada Allah, dalam masa yang sama kena taat juga kepada Rasulullah. Seseorang itu tak dinamakan Muslim selagi mana dia tidak bersyahadah dengan dua kalimah ini. Sebab itu kita panggil dengan apa dia? Satu kalimah syahadah ke ataupun dua kalimah syahadah? Dua kalimah syahadah. Sebab apa dia ada dua? Asyhadu an la ilaha illallah, satu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kerana dua kalimah ini, lalu kita pun panggil dia dengan dua kalimah syahadah. Bermakna orang yang tidak mentaati Rasulullah, sekalipun dia mentaati Allah Ta'ala, maka tidak sempurna lagi iman dia. Man yuta'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat akan Rasul, dalam masa yang sama dia sudah mentaati Allah Ta'ala. Bermakna taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul itu adalah satu benda yang sekali. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, apabila kamu berselisih faham dalam sesuatu bab, farudduhu ilallahi war rasul, hendaklah kamu kamu kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Kembali kepada Allah maknanya tengok Al-Quran, kembali kepada Rasul tengok hadis Nabi ataupun yang disebut dengan fi'luhu wa qauluhu wa qararatuhu tu, atau mana apa yang disebut dengan makna hadis, atau masuk semua. Kemudian ada satu ayat lagi Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala kata hendak ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini juga famous. Nah, ayat ini juga famous, maknanya ati'ullah, hendaklah kamu taat akan Allah. Nah, taat akan Allah. Kemudian wa ati'ur rasul, dan hendaklah kamu taat akan Rasul. Tiba-tiba bila mari perkataan ulil amri yang kita sebut sebagai pemimpin itu, Allah Ta'ala tidak menggunakan fi'il amar. Sebaliknya digunakan dengan wawul atf, wal ataf saja kepada Rasul tadi. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Dia tidak sebut dengan wa ati'u ulil amri. Kerana apa? Kerana taat kepada Allah wajib, taat kepada Nabi adalah wajib, taat kepada pemerintah itu tengok khilaf ulama, syarat yang diletak oleh para ulama, itu kita pergi kepada bidang itulah, medan itulah. Nah, saya nak sebut, Allah Ta'ala sebut dua perkataan di situ. Ati Allah sama, ati Rasul sama. Dua kalimah Allah dengan Rasul ini Allah Ta'ala guna satu kalimah. Ati'u, hendaklah kamu taat. Yang membawa makna dalam perkataan kita ini taat. Nah, taat dalam bahasa kita, ta'ah dalam bahasa Arab, taat dalam bahasa kita, dan hak sebetul-betul bahasa kitanya, sebab taat tadi pun merupakan pecahan daripada kalimah Arab tu juga.
Nah, tapi bahasa kita yang originalnya apa dia? Iaitu patuh. Itu patuh. Maka kata ulama kita, dia kata Allah Ta'ala itu wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Wala yu'sa. Yuta'ah. Wala yu'sa. Jangan Allah Ta'ala itu diabaikan. Nah, asa ya'si ay aba ya'ba. Maknanya kamu taat kepada Allah, kamu patuh kepada Allah dalam masa yang sama, jangan kamu buat maksiat ataupun kamu melakukan benda-benda yang Allah Ta'ala tidak suka ataupun Allah Ta'ala tidak benarkan kita melakukannya. Ini disebut mengenai dengan syarat yang pertama untuk nak meletakkan takwa kita tadi itu betul-betul takwa ke tidak. Nah, dalam takrif dan definisi yang pertama. Nah, definisi yang kedua, an yuzkara wala yunsa. An yuzkara wala yunsa. Allah Ta'ala itu mesti diingati. Mesti diingati dan jangan dilupai. Jangan dilupai. Kalau kita banyak ingat kepada Allah, berarti hati kita dan juga takwa kita itu adalah mudah-mudahan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Tapi itu kembalilah kepada diri masing-masing, tuan-tuan semua. Sebanyak mana kita ingat, banyak mana kita lupa kepada Allah Ta'ala itu kembali kepada diri masing-masing. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran, sama ada dalam suratul Baqarah ataupun suratul Ali Imran, Allah Ta'ala kata fazkuruni azkurkum. Tadi kita dah sebut dah an yuzkara. Allah Ta'ala itu wajib diingati. Lalu Allah Ta'ala membalas. Kalau kita ingat kepada Allah, fazkuruni, hendaklah kamu ingat kepadaku. Hendaklah kamu ingat kepadaku, kata Allah. Lalu kita bertanya, kalau kita ingat kepada Allah, maka jawabnya macam mana? Jawapannya macam mana kalau kita ingat kepada Allah? Maka kita tengok sikit pada ilmu nahwu untuk kita memahami ayat ini. Ayat tadi kata fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu akan daku. Sepatutnya ayat itu Allah Ta'ala tak boleh matikan huruf ra itu. Sepatutnya dibaca dengan fazkuruni azkurukum. Itu sepatut gitu kalau mengikut kaedah awal. Kaedah yang pertama, setiap fa'il mudhari' yang tidak berhubung dengan lam awamilul jazmi wa awamilun nasbi, maka dia kena baca bagi depan. Melainkan kalau ada yang kita kata huruf illat di belakangnya seperti asa ya'si, itu lain. Ini tak. Tetapi kenapa Allah Ta'ala mematikan ataupun ayat itu dimatikan huruf ra, tidak dibaca dengan baris? Fazkuruni azkurkum, tak dibaca dengan fazkuruni azkurukum. Gitu. Maka mari kaedah yang kedua, tuan-tuan. Saya sebut kaedah ini supaya siapa-siapa yang belajar bahasa Arab ataupun ilmu nahwu, semoga-moga dia lebih faham. Dengan kaedah yang sudah ada, mudah-mudahan dia lebih faham. Maka ulama kita kata, kenapa ayat itu dibaca dengan baris mati? Kerana itu dia kata merupakan, dipanggil dengan jawabut talabil amri. Jawabut talabil amri merupakan jawapan kepada fi'il amar yang ada di hadapannya. Macam mana? Fazkuruni atau fi'il amar. Apa maknanya? Hendaklah kamu ingat akan daku. Ingat akan daku. Baik, mungkin ada di kalangan kita bertanya. Dia kata kalau kita ingat kepada Allah, apa yang kita dapat? Apa yang kita boleh? Allah Ta'ala bagi apa kepada kita kalau kita ingat kepada dia? Maka Allah Ta'ala jawab persoalan itulah. Kalau ada siapa-siapa yang tanya soalan, kalau kita ingat kepada Allah kita dapat apa? Kalau kita ingat kepada Allah kita boleh apa? Kita ingat kepada Allah Ta'ala ni Tuhan bagi apa kepada kita? Maka kalau ada persoalan ini, maka jawapannya azkurkum, aku juga akan ingat kepada kamu. Bahkan Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebut dalam hadis kursi, apabila kita ingat kepada Allah dalam keadaan ramai-ramai, fi mala'in,
maka Allah Ta'ala juga ingat kepada kita dalam keadaan ramai, mungkin dengan malaikat-malaikatnya di langit. Nah, dan kalau kita ingat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan diri kita, maka Allah Ta'ala kata, aku pun ingat kepada kamu dalam diriku. Nah, dan kalau kamu ingat kepada aku kurang baik, aku ingat kepada kamu itu terlebih baik. Itulah Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmatnya. Kita sebut sikit, tapi kita mendapat lebih di segi ganjarannya. Macam sembahyang yang kita buat tu. Kita sembahyang 5 waktu saja, tapi pahala kita dapat 50 dah. 50. Cuba kita bayangkan, tuan-tuan pejam mata sekejap. Kita ada masa 24 jam sehari semalam. Sembahyang yang difardukan kepada kita 50. 50. Cuba kita bahagikan 50 bahagi dengan 24. Cuba tuan-tuan bagi. Saya rasa lebih kurang dalam sekitar 25, 24, 25, 26. Tak sampai setengah jam. Antara satu waktu ke satu waktu. Jawapannya dengan saya sekalipun tak sembahyang. Setengah jam. Baru sudah sembahyang, balik di rumah, nak makan nasi. Orang azan dah. Silap-silap hari bulan dengan Tok Bila sekalipun tak dan. Dia pun manusia juga. Dia nak balik makan, dia nak balik apa, nak balik rehat. Nah, tengok-tengok dah masuk waktu dah. Tak dah. Tapi Allah Ta'ala, Rahman Allah Ta'ala yang Nabi Musa sebagai penjadi penyebabnya. Nah, Nabi Musa kata, kembali pada Tuhanmu, minta takhfif, minta kurang. Sebab apa? Umatmu tak mampu nak laku. Sebab apa? Sebab umatmu tu lebih kecil daripada aku di segi saiz. Nah, umat Nabi Musa besar-besar. Pun mereka tak mampu nak buat. Umatmu kecil lagi, tak mampu naik. Maka Nabi kita pun ulang alik dah. Walaupun begitu, dikurang daripada 50 menjadi 5. Tetapi di segi pahala dan ganjaran, Allah Ta'ala bagi 50. Rahmat Allah Ta'ala. Sama juga dengan zikir tadi. Kita ingat kepada Allah Ta'ala diri kita. Allah Ta'ala ingat. Kita ingat Allah Ta'ala secara beramai-ramai. Mungkin lepas sembahyang nanti ada subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ramai-ramai. Maka Allah Ta'ala pun sebut begitu. Kita sebut, kita ingat sikit kurang baik. Allah Ta'ala ingat kepada kita lebih baik. Maka, tuan-tuan, apa lagi yang kita nak? Maka kalau ada persoalan yang bertanya, kalau kita ingat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh bagi apa kepada kita? Maka soalan tadi saya sudah jawab dengan kaedah yang saya bagi tadi mengikut ilmu saraf, ilmu nahu. Maknanya bila kamu ingat kepada aku, jawabnya ataupun hasilnya kamu akan dapat, aku juga ingat kepada kamu. Tuan-tuan yang dihormati dikasih sekalian, cuba kita bayangkan kalau kita rapat dengan seseorang, kita kira beginilah, orang yang kita rapat dengan kita itu ialah orang yang ada kebun durian. Kita ingat kita tebus situ dulu. Nah, kalau kita ingat kepada dia dan dia pun ingat kepada kita, agak-agak apa yang kita dapat, tuan-tuan? Agak-agak dulu. Dia tu tokai durian. Ada kebun banyak 10 hektar, boleh jadi lebih pada tu. Apa yang kita dapat? Pastinya kita akan dapat durian, betul tak? Dapat durian, dapat free. Oh, kalau kena kamu saking, tuan-tuan, 3 biji cukup lah. Nah, sekali dia ingat dia mari 3 biji, sekali dia ingat dia mari 3 biji. Oh, untung kita. Sebab 100 lebih dah tu tak? Harga dia dah 3 biji. Gitu. Itu kita kata orang yang ada kebun durian saja yang boleh membalas ingatan kita. Ini Allah Ta'ala yang ada semua benda. Durian bermacam-macam lah Allah Ta'ala merezekikan kepada kita semua. Dan yang lebih daripada itu adalah nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesihatan, merupakan satu rezeki yang besar kepada kita untuk kita ukur dan kita syukuri nikmat-nikmat tersebut dan melayakkan kita ini supaya kita ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita boleh ingat kepada Allah Ta'ala, banyak masa kita ini boleh ingat kepada Allah, berarti kamu layak digelar Al-Muttaqin, yakni orang yang bertakwa. Masjid kita ni nama Masjid At-Taqwa. Satu lagi saya mengajar setiap hari Selasa minggu yang kedua di Melawati, namanya Al-Muttaqin. Saya kata elok. Sana sifat At-Taqwa sifat dia, Al-Muttaqin orangnya. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan
dengan kita ingat kepada Allah Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala akan ingat kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu akan aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Lalu kaedah yang kedua, takrif yang kedua, dia kata an yuzkara, kita kena ingat kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala itulah kita nak sebut apa dia? Sebagai pemberi, sebagai penyihat, sebagai apa kurniaan pun Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana contoh yang saya berikan tadi, kalau kita ingat kepada orang yang ada kebun durian, dia akan beri kepada kita durian. Kalau kita ingat kepada orang yang ada restoran, boleh jadi dia akan hantar kepada kita nasi biryani, dan sebagainya. Maka itu nisbah kepada orang. Apalagi kalau kita ingat kepada Allah yang disebut sebagai Zat yang Maha Kaya, yang kita sebut semua 99 nama itu, kata alim ulama dan guru saya, itulah mewakili sifat manusia. Sifat manusia ni tak boleh lari daripada 99 nama Allah Ta'ala itulah. Jadi orang ni Al-Karim, orang ni Al-Jawad, orang ni Al-Ni, itu tak boleh lari daripada tu. Maka Allah Ta'ala ada semua sifat tu. Semoga-moga dengan itu, dengan sifat yang 99 itu, kita boleh ukur dan kita boleh tengok pada diri kita sendiri. Dan dengan tarikh yang saya berikan itu, semoga-moga memberi kepada kita pengenalan untuk diri kita. Nak jadi orang yang bertakwa ni macam mana? Kita dah sebut dah tadi, dan baki lagi ada satu setengah saya dah sebut, satu setengah lagi saya tak ada nak sebut kerana kita 5 minit kita bagi masa kepada pihak masjid, mungkin ada pengumuman dan nak dimaklumkan ataupun ada apa-apa. Jadi saya berhenti setakat tu dulu. Yang baik pastinya daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan saya. Sekiranya terkasar bahasa, tersilap budi bicara, saya susun 10 jari. Begitu juga kalau ada perumpamaan ataupun kata-kata yang tidak betul dan tidak cocok dengan hati tuan-tuan semua, saya mohon ampun dan maaf. Kita bertemu lagi dari masa dan lain ketika dan masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, nafsin la tashba', da'watin la yusma', wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tutup situ. Sama lagi tu.